Rusofobia atau sentimen anti-Rusia semakin melonjak sejak pencerobohan negara itu ke atas Ukraine yang dilakukan atas dasar membela dan melindungi kumpulan pro-Rusia di Donbas yang ditindas kumpulan neo-Nazi Ukraine dengan lebih 13,000 maut dalam pergolakan sejak 2014. Tindakan Rusia itu menerima kecaman hebat pelbagai negara dan mendapat perhatian dunia. Dan hampir sama seperti Islamofobia, persepsi negatif sama ditaburkan ke atas Rusia. Persoalannya, adakah tindakan atau persepsi sama diberikan kepada negara barat lain yang bertahun-tahun menceroboh negara-negara Asia seperti Iraq, Afghanistan, Libya atau Afrika? Ikuti kupasan ini. Propaganda memburukkan nama Rusia dikatakan bermula sejak sekian lama melalui pembikinan filem barat, kolokium serta gerakan yang didanai oleh pihak tertentu bagi mencalarkan imej Rusia. Pelbagai naratif palsu juga didakwa diberikan oleh media pro-barat bagi mengundang persepsi negatif kepada negara itu. Ini terbukti dengan penafian laporan beberapa media bukan pro-barat. Ya, ada beberapa serangan yang disifatkan sebagai tidak masuk akal tetapi ianya telah disebarluaskan di media-media barat. Contohnya ada satu serangan yang dilakukan di awal-awal konflik ini. Ada juga beberapa klip video yang kita dapat lihat bahawa ditonjolkan keadaan mayat bergelimpangan, masyarakat awam dan sebagainya, yang mana akhirnya didapati bahawa ianya adalah klip-klip video yang telah diubah suai. Begitu juga dalam beberapa insiden termasuklah kelompok-kelompok yang dikatakan sebagai pro kepada Rusia tetapi sebenarnya adalah merupakan Azov Battalion. Justru, kata beliau, masyarakat dunia perlu peka dan melihat maklumat secara tepat dan mendalam. Rusia juga katanya kini berdepan sentimen negatif atau fitnah sebagaimana yang dihadapi oleh umat Islam yang berdepan Islamofobia. Rusofobia dan juga Islamofobia itu kelihatannya tidak jauh beza. Akan tetapi saya boleh melihat daripada sudut saintifik dan juga akademiknya bahawa rusofobia semakin berkembang dan juga semakin merisaukan. Malah dalam satu undian poll yang dilakukan oleh pihak antarabangsa bahawa sekitar 73% rusofobia dilaporkan berlaku di Kosovo, sekitar 57% di Norway dan 62% di Finland, 42% di Republik Czech. Dan dalam keadaan ini kita dapat lihat setengahnya lebih tinggi daripada Islamofobia. So ini menunjukkan satu trend yang membahayakan dan juga akan memberikan impak yang negatif kepada seluruh masyarakat dunia. Tambah beliau, realiti yang berlaku di Rusia juga adalah berbeza dengan apa yang digambarkan oleh media barat. Malah, Rusia katanya mempunyai 30 juta penduduk beragama Islam dan berkembang dengan signifikan melebihi bilangan umat Islam di Malaysia. Dan mereka mempunyai beberapa wilayah yang mana Muslim majoriti dan juga mendapat autonomi seperti Chechnya. Malah wilayah Kazan juga. Dan juga kita dapat melihat di wilayah-wilayah lain mempunyai ratusan penduduk Muslim yang melebihi 15%. Ini satu jumlah yang sangat signifikan. Malah daripada segi rasisme itu sangat sedikit, sangat tipis berbanding dengan apa yang berlaku di Eropah. Jadi ini menunjukkan bahawa Rusia itu mengalu-alukan Islam dan juga Putin sendiri mempunyai hubungan yang cukup akrab dengan masyarakat Muslim. Jadi ini harus difahami kerana naratif yang begini tidak dimainkan oleh media pro-barat yang mana kita harus menyelidikinya sendiri dan juga menjadi seorang pendengar dan juga penonton yang bijak menilai maklumat dan juga data yang dihidangkan. Rusia juga diiktiraf dengan kepesatan teknologinya, keupayaan dan kekuatan ketenteraan serta sektor angkasa lepas yang menjadikannya tidak disenangi oleh musuh-musuhnya yang mengidamkan kuasa tunggal dunia. Dan jika ketidakseimbangan itu berlaku dengan manipulasi kuasa oleh negara tertentu, maka ia sudah tentu akan menggugat kemakmuran dunia.